Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 untuk edisi hari ini Selasa 21 Februari. Anda bersama saya Syuhaimi Muhammad. Selain tajuk-tajuk utama itu tadi, seperti biasa lintas langsung negeri-negeri akan menyusul dan akan kami mulakan dengan laporan lintas langsung petang ini dari Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Diikuti Sabah bersama Adrian Soidi, lintas langsung dari Perlis Pula bersama Muhammad Shah Hashim, dan akhir nanti kita akan lintas langsung ke Pulau Pinang dan kita akan bersama Sharmila Rastam. Semuanya seketika nanti. Teruskan kesejahteraan anda bersama kami dalam N5. Baik, N5 mulakan laporannya. Tiada bedah siasat kedua dijalankan ke atas mayat Kim Jong-nam. Kementerian Kesihatan juga masih lagi menunggu keputusan bedah siasat. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah ketika mengumumkan perkembangan itu dalam sidang media khas turut memaklumkan bedah siasat yang dijalankan pada 15 Februari lalu dianggotai pakar perunding kanan forensik, pakar radiologi forensik dan pakar odontologi forensik. The body underwent a full post-mortem computed tomography, that's a virtual autopsy, external and internal post-mortem examination and forensic dental examination, of which were conducted professionally in the same place and with compliance to the international standards. Spesimen medikologal yang diambil dikendalikan mengikut peruntukan undang-undang bagi menjaga rantaian bukti. Spesimen berkenaan telah diserahkan kepada pegawai penyiasat polis untuk dihantar ke makmal di Jabatan Kimia Petaling Jaya untuk dianalisa bagi mengesahkan identiti mayat dan punca kematian. Negara asing tidak seharusnya mempertikai kepakaran pasukan forensik Malaysia dalam menjalankan bedah siasat kematian Kim Jong-nam. Tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, pasukan forensik Malaysia berkepakaran tinggi dan berpengalaman luas. Malah pernah memberi kerjasama menyelesaikan pelbagai kes di dalam dan luar negara termasuk tragedi MH17. Jelas beliau, pasukan forensik tahu apa yang perlu dilakukan. Selain ujian DNA, kaedah mengenal pasti mayat boleh menggunakan rekod cap jari, pergigian atau tanda-tanda pada badan seperti tanda kelahiran. Proses tersebut telah dilakukan dalam tragedi MH17 yang melibatkan lebih 200 mangsa. Through that, we exactly know what to do to identify a part. You won't give a hand, we will identify whose hand it is. Because the process is clear. We know what are the processes involved. And the people who were involved in that, not only they were involved in Netherlands after the Air Asia tragedy in Indonesia, they were also been there to assist them. So there is no question on the capacity of our team to identify who is this and what is. So we are using multiple things. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bercakap demikian selepas upacara pecah tanah Pusat Gamma Knife dan perasmian Wat Kristal, Pusat Pakar Universiti Kebangsaan Malaysia di Ceras, Kuala Lumpur. Pihak berkuasa telah merakam percakapan seorang pengamal media asing yang ditahan awal pagi tadi selepas berlaku kekecohan kecil di pekarangan Institut Perubatan Forensik Negara Hospital Kuala Lumpur HKL. Individu itu merupakan wartawan Korean Broadcasting System KBS, mempunyai pas media yang sah, dibenarkan pulang selepas rakaman diambil. Ketika mengesahkan mengenai perkara itu, Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Muhammad Sukri Kaman, pihaknya sedang mengesan seorang lagi individu wanita bagi membantu siasatan. Kira-kira pukul 9.56 malam tadi, pihak keselamatan HKL membuat laporan polis berkaitan dua individu yang berlegar-legar di kawasan berhampiran Jabatan Forensik HKL dalam keadaan mencurigakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Mengambil kira situasi semasa, pihak polis telah meningkatkan kawalan keselamatan termasuk mengerahkan pasukan petugas khas jenayah terancang Stafford di HKL. Duta Besar Malaysia di Pyongyang tiba di Beijing, China. Beliau dipanggil pulang ke tanah air untuk proses perundingan susulan kenyataan Duta Besar Korea Utara di Malaysia, Kang Chol, berhubung kes kematian Kim Jong-nam. The thing is, our conscience is clear on this because the investigation that has been done is a very objective and impartial, and very fair. Because for us, we believe we need to have a professional, good and fair to everybody.
because premise on the relation that we have with the North Korea, that has been very cordial. So there is no reason for us to put bad light to this country itself. Why do we want to do that? And we are not cohorting with any third party to defame or to demonize this country. No, we are doing it professionally. Beliau menyatakan demikian di lapangan terbang Beijing. Keluarga Siti Aisyah, salah seorang suspek wanita dalam kes pembunuhan Kim Jong-nam, hairan bagaimana anak bungsu mereka boleh berada di negara ini. Malah setahu mereka, wanita berusia 25 tahun itu hanya bekerja sebagai jurujual pakaian di Batam, Indonesia. Ayahnya Asria Nur Hassan, 56 tahun berkata seluruh kaum keluarganya masih bingung dan terkejut dengan penglibatan Siti Aisyah dengan kes berprofil tinggi itu. Suspek dipercayai berhijrah ke Batam sejak 2012 selepas bercerai dengan suaminya dan mempunyai seorang anak lelaki berusia 7 tahun. Kali terakhir Siti Aisyah pulang ke kampung halamannya di Sindangsari, Pabuaran Serang pada tahun baru Cina Januari lalu. Hanya 2 hari lepas, Wakil Kementerian Luar Indonesia mengunjungi keluarganya bagi memaklumkan mengenai penahanan itu. Ayahnya bagaimanapun menafikan laporan media tempatan kononnya Siti Aisyah fasih berbahasa Inggeris dan Korea kerana anaknya itu hanya berpendidikan sekolah rendah agama sahaja. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Luar Bandar dan Wilayah Datuk Muhammad Arif Abdul Rahman dan anaknya Ahmad Zukairi Muhammad Arif dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan bersubahat dan menerima suapan $200,000 Singapura Ogos tahun lalu. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi. Datuk Muhammad Arif dituduh menerima suapan itu dari pengarah syarikat Wazlina Sdn Bhd sebagai upah memberi projek bekalan elektrik luar bandar BELB sistem solar hybrid di 4 pulau terpencil di Sanakan Sabah bernilai lebih RM57 juta kepada syarikat Eramas Malaysia Sdn Bhd. Anaknya Ahmad Zukairi pula didakwa menerima rasuah dalam jumlah dan pihak yang sama. Perbuatan dilakukan antara pukul 4 hingga 7 petang pada 23 Ogos 2016 di Royal Lake Club, Ibu Negara. Hakim Azura kemudian membenarkan mereka dibebaskan masing-masing dengan ikat jamin RM200,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah juga membenarkan permohonan tertuduh untuk mencagarkan geran rumah mereka di Subang Jaya. Kes akan disebut semula pada 20 Mac ini bagi penyerahan dokumen. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. 2 lelaki didakwa di Mahkamah Session Seremban atas 22 pertuduhan terbabit kegiatan pengubahan wang haram berjumlah lebih RM1.5 juta. Kesalahan dilakukan dari Ogos 2014 sehingga September 2016. Muhammad Liza Azmi Mat Darus, 47 tahun dan Mat Syah Syairi Abdul Rahman, 34 tahun yang dihadapkan di Mahkamah Berasingan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Fatihah Idris dan G. Ramesh. Muhammad Liza Azmi yang juga pengarah syarikat berdepan 10 pertuduhan menerima, menggunakan dan memiliki wang serta harta hasil aktiviti haram sebanyak RM989,888 di 4 lokasi di daerah Seremban antara 12 Ogos 2014 hingga 1 September 2016. Tertuduh juga didakwa menerima wang hasil daripada aktiviti haram sebanyak RM355,000 antara 12 Ogos 2014 hingga 15 Disember 2014 di 2 lokasi. Selain itu, menggunakan wang berjumlah RM265,518 hasil aktiviti haram bagi pembelian sebuah unit hartanah di Sikamat dan Seremban antara 27 Ogos 2014 hingga 10 Jun 2015 di 2 lokasi. Sementara itu, Mak Syah Syairi yang sedang menjalani hukuman penjara atas kesalahan menipu menghadapi 12 tuduhan menggunakan wang berjumlah RM594,500 hasil aktiviti haram bagi pembelian 1 unit hartanah di Setul. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di 2 bank berbeza antara 20 hingga 25 Mei 2015. Kedua-duanya dituduh mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes bagi kedua-dua tertuduh pada 6 April. Kita beralih ke Kuantan, Pahang. Seorang pengawal keselamatan sebuah syarikat penerbangan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas 2 tuduhan berkaitan kumpulan pengganas IS.
Tertuduh Eka Novaldi Abbas, 37 tahun, ditahan di ruang legar lapangan terbang Sultan Ahmad Shah, Kuantan, kira-kira pukul 11.40 pagi 27 Januari lalu. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan kesalahan memiliki 32 gambar berkaitan kumpulan pengganas IS yang disimpan dalam galeri telefon bimbit. Bagi pertuduhan kedua, di sebuah rumah di Taman Tas kira-kira pukul 12.30 tengah hari pada tarikh sama, tertuduh didakwa memiliki 4 buku berkaitan kumpulan IS. Buku berkenaan bertajuk Al-Wala' wal-Bara, Konsep Loyalitas dan Permusuhan dalam Islam, dan 3 buku bertajuk Tarbiyah Jihadiyah Jilid 1 hingga 16. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130JB-1-A Kanun Kesesaan bagi kedua-dua pertuduhan. Bagaimanapun, mahkamah tidak merekodkan sebarang pengakuan tertuduh yang mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Aisyah Muhammad. Magistrate kemudian menetapkan 30 Mac ini sebagai sebutan semula kes dan tiada sebarang jaminan ditawarkan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syahrizad Amdan, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Sepasang suami isteri direman 7 hari hingga 27 Februari ini bagi membantu siasatan berkaitan kes dadah. Bercakap dalam sidang media, Ketua Polis Daerah Sri Alam, Superintenden Jokiri Abdul Aziz memaklumkan pasangan itu telah ditahan di kediaman mereka di Pasir Gudang, Johor. Hasil risikan pasukan siasatan jenayah narkotik IPD Sri Alam serta maklumat awam, mereka disyaki terbabit dalam kegiatan mengedar dadah ketika serbuan 72 ketolan mampat tumbuh-tumbuhan kering seberat 73.6 kg disyaki ganja dirampas. Turut dirampas 2 kereta serta wang tunai bernilai RM1,500. Dia ni telah menjalankan kegiatan ni bermula pada tahun 2014. 2014 secara cekalan dan kemudian dia teruskan. Ini adalah untuk edaran di kawasan Sri Alam, Johor Bahru, sekitar Johor Bahru dan juga kawasan Kota Tinggi. Pemeriksaan lanjut mendapati suspek lelaki memiliki 2 rekod lampau berkaitan dadah mengikut Seksyen 7-1 dan Seksyen 11-A-1 Akta Dadah Berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas 1985-2003 serta positif dadah jenis metafetamin. Manakala isterinya tiada rekod jenayah dan negatif dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik, N5 diteruskan dengan lintas langsung yang pertama petang ini, pastinya dari Sarawak. Jadi kita terus saja ke Kuching bersama Damia Cassandra Manja. Silakan, Damia. Baik, terima kasih Suhaimi. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sebuah lagi pos kawalan sempadan akan dibina di pintu laluan masuk antara Batu Lintang dalam bahagian Sri Aman dan Desa Jaya dalam daerah Senaning di Kalimantan Barat. Panglima Komando Reserve Militer 121 Alam Bana Wanawai, Brigadier General Widodo Irwan Shah berkata, pos tersebut merupakan antara 5 pos kawalan yang telah dipersetujui oleh pemimpin tertinggi kedua-dua negara untuk dibina bagi mengawal pergerakan antara sempadan Sarawak dan Kalimantan. Beliau bagaimanapun tidak menyatakan bila pembinaan bagi pos kawalan itu akan dimulakan. Dan yang satu ini yang belum terwujud, yaitu di Jasa, kalau di Malaysia di Lintang, Batu Lintang. Nah, ini yang kita wujudkan karena ini sudah menjadikan kesepakatan dari 2 negara. 4 pos kawalan yang lain yang sudah dibina dan beroperasi ketika ini ialah di Sempadan Terbedu Entikong, Biawak Aru, Serikin Jagol Babang dan Lubuk Antu Nangga Badau. Brigadier General Widodo memberitahu sidang media sempena Unit Commanders Meeting Siri 1 2017 yang merupakan aktiviti kerjasama 2 hala antara Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia TNI di Kamp Penrisen Kuching pagi tadi. Turut hadir Panglima 3 Brigade, Brigadier Jeneral Muhammad Bustaman Madzin. Dalam perkembangan lain, Brigadier Jeneral Widodo berharap melalui mesyuarat tersebut, TDM akan mempersetujui untuk mengadakan rondaan bersama yang lebih intensif dengan TNI di 2 laluan perbatasan yang dijadikan laluan untuk menyelundup masuk barangan haram dari Sarawak.
Beliau berkata dua jalan yang sering digunakan untuk aktiviti penyeludupan tersebut ialah jalan paralel perbatasan dan jalan patroli yang terletak di pinggir Sarawak dan Sabah. Brigadier Jeneral Widodo menegaskan rondaan bersama tersebut amat penting bagi mengekang kegiatan penyeludupan barangan haram ke negara itu hanya merugikan kedua-dua negara. Mengenai sebuah resort yang terletak di kawasan Teluk Melano yang didakwa oleh sebuah akhbar di Indonesia dibina di kawasan yang melebihi garis sempadan Sarawak Indonesia, beliau menegaskan perkara tersebut tidak berlaku. Tadi sudah saya jelaskan, resort di Milano tidak ada masalah. No problem. 40 meter dari garis sempadan. Kolonel Infanteri Suranto yang mengukur langsung waktu itu, betul. Jadi kami juga, saya langsung dari chopper melihat dan sudah punya foto udara. Tidak ada masalah. Cubaan 4 sekawan untuk meloloskan diri dengan senjata api tiruan pelbagai jenis gagal apabila berjaya ditumpaskan polis Rian kira-kira pukul 3 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Rian, DSP Aswandi Anis, dalam adegan kejar mengejar itu, polis terpaksa melepaskan tembakan ke udara bagi memberi amaran kepada kesemua suspek yang cuba melarikan diri ke arah Terbedu, Indonesia. Kejar mengejar telah berlaku situ lebih kurang dalam 25 km lah. Pada sidang medianya di Serian, beliau berkata kesemua suspek warga tempatan itu berusia antara 20 hingga 28 tahun. Hasil saringan air kencing turut mendapati kesemua mereka positif dadah jenis methamphetamine. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Kurungan A Akta Senjata Api 1960. Dua lelaki ditahan di dua lokasi berbeza di Bintulu lewat malam tadi kerana disyaki terlibat dalam kegiatan pecah rumah. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zailani Amit dalam kenyataannya berkata suspek yang pertama yang berusia 37 tahun ditahan di sebuah pasaraya di Jalan Abang Galau kira-kira jam 11.30 malam tadi. Ketika diperiksa, polis merampas 2 buah komputer riba daripada suspek yang berasal dari Beaufort, Sabah itu. Manakala suspek kedua yang berusia 19 tahun pula ditahan di Jalan Masjid Bintulu pada jam 12.15 malam tadi dan merampas beg tangan seorang wanita. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 25 Kurungan 1 Kurungan dan Akta Pendaftaran. Jenayah Indeks di Miri mencatatkan penurunan 14% iaitu sebanyak 24 kes bagi tempoh Januari sehingga Ahad lepas. Ketua Polis Daerah Miri ACP Hu Leng Huat berkata, penurunan ini berikutan pelbagai langkah yang diambil oleh pihak polis seperti program pegawai perhubungan sekolah yang melibatkan 21 buah sekolah menengah dan 76 buah sekolah rendah di Miri. Bercakap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Daerah Miri, beliau berkata, program itu juga telah membantu pihak sekolah memantau disiplin pelajar yang sekaligus mengurangkan kadar jenayah. Pada majlis itu, seramai 62 orang pegawai kanan polis, anggota dan pegawai awam IPD Miri menerima sijil anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun lepas. Lebih 300 buah premis makanan dan minuman di bawah bidang kuasa Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan digazet sebagai zon larangan merokok bermula tahun depan. Datuk Bandar DBKU, Datuk Haji Abang Abdul Wahab Haji Abang Julai berkata, ketika ini usaha memberikan kesedaran mengenai tabiat merokok sedang giat dilaksanakan melalui program Educate yang menekankan ke arah generasi bebas tembakau. Program itu turut melibatkan dialog bersama pengusaha premis makanan, penyampai pendidikan kesihatan dan penglibatan sekolah selain penguatkuasaan undang-undang zon larangan merokok di taman-taman awam bermula Januari lalu. Beliau memberitahu media sebelum mengadakan lawatan ke kawasan khas merokok di Taman Budaya di Kuching. Pusat rekreasi itu antara lokasi terawal dilengkapi dengan kemudahan tersebut. Malah mereka yang melanggar peraturan merokok di tempat yang bukan ditetapkan boleh dikenakan denda sebanyak RM10,000. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan Suhaimi. Baik, terima kasih Dami Akasandra Manja langsung dari Kuching Sarawak sebentar tadi. Selepas ini kita akan langsung ke Sabah, namun sebelum itu kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Baik, terima kasih kerana masih setia mengikuti perkembangan N5. Jadi untuk
seterusnya kita akan mentas langsung ke Kota Kinabalu bersama Adrian Soedi yang telah pun bersedia dengan perkembangan semasa dari Sabah. Teruskan, Adrian. Terima kasih Suhaimi, salam hormat dan salam sejahtera. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK merobohkan 10 buah rumah setinggan di kawasan Kampung Kibagu, Manggatal pagi tadi. Tindakan merobohkan rumah berkenaan diambil selepas notis berpindah yang dikeluarkan di BKK tidak diindahkan penduduk terlibat. Operasi bersepadu merobohkan struktur rumah haram ini melibatkan 13 penguatkuasa di BKK dengan bantuan Polis Diraja Malaysia PDRM, Sabah Electricity Sdn Berhad SCSB serta Jabatan Tanah dan Ukur yang dijalankan selama 2 jam. Menurut penolong Ketua Bahagian Setinggan dan Tugas Khas di BKK, Inspektor Muhammad Romzi Musa, rumah berkenaan didiami 9 ketua isi rumah dengan 29 orang termasuk 3 orang bukan warga negara. 11 hari bulan dan 12 hari bulan Januari kita sudah hantar notis sebanyak 12 notis lah terhadap 12 buah rumah. So yang diroboh hari ini ada 10 buah rumah dan 2 itu lagi kita tunggu dia punya status tanah dengan JTO. Inspektor Muhammad Romzi menyatakan demikian kepada media selepas menyertai operasi berkenaan. Menurutnya, penduduk terlibat membina rumah setinggan di kawasan tanah kerajaan berkenaan sejak 10 tahun lepas. Dalam tempoh 2 bulan tahun ini, di BKK merobohkan kira-kira 20 buah rumah setinggan di 2 kawasan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ke arah mencapai sasaran sifar setinggan. Polis menahan 13 pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi bersepadu yang dijalankan di sekitar Pekan Manggatal dan Inanam hari ini. Ketua Polis Bandaraya Kota Kinabalu SCP M. Chandra berkata kesemua yang ditahan berusia antara 2 hingga 53 tahun hasil pemeriksaan terhadap 35 individu di rumah sewa atas kedai dan perumahan setinggan di kawasan berkenaan. 2 lelaki turut ditahan dalam operasi selama 5 jam bermula 1.30 pagi berkenaan kerana didapati positif dadah menerusi ujian air kencing yang dijalankan. Tumpuan lokasi operasi adalah kawasan yang berpotensi sebagai sarang penjenayah dan pengedaran dadah di sekitar Manggatal dan Inanam. SCP Chandra berkata demikian dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu. Operasi kali ini turut melibatkan penandaan dan perobohan rumah-rumah setinggan oleh pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dan Sabah Electricity Sdn Berhad SCSB juga telah mengambil tindakan memutuskan sambungan haram bekalan elektrik di penempatan setinggan berkenaan. Panel penilai sekolah perlu lebih peka dan berhati-hati ketika menyemak kesahihan fakta dalam buku aktiviti dari pasaran luar yang diguna pakai pelajar. Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Haja Maimunah Haji Suhaibul menyatakan penilaian terperinci dapat memastikan sebarang kesilapan fakta tidak berlaku. Menurut Datuk Hajah Maimunah, semua maklumat dalam modul tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu bagi mengelakkan timbul sebarang kekeliruan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas ungkapan ucapan terima kasih pelbagai bahasa Kadazan Mak Sukul dalam buku aktiviti pendidikan moral tahun 1 yang tular melalui media sosial. Ungkapan Mak Sukul adalah bahasa Bajau Pantai Timur yang digunakan di Semporna untuk mengucapkan terima kasih. Manakala untuk bahasa Kadazan adalah Kotuhuadan dan bahasa dusun pula adalah Pon Sikau atau Kotuluadan atau Kon Sikau bagi mengungkapkan ucapan terima kasih. Buku aktiviti tersebut merupakan terbitan pihak swasta. Tiada petunjuk baharu ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR 5 lagi mangsa yang hilang dalam insiden bot katamaran karam di perairan Pulau Mengalum yang masuk hari ke-25 hari ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Matsom dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu berkata, SAR diteruskan dengan sektor pencarian masih lagi meliputi kawasan berkeluasan 300 batu nautika persegi di perairan Sabah, Miri Sarawak dan Brunei Darussalam. Ia membabitkan 9 aset termasuk 1 aset dari negara Brunei Darussalam.
Dalam kejadian 28 Januari lalu, sebuah bot pelancong jenis katamaran yang membawa 31 orang termasuk 28 pelancong Cina dipercayai karam ketika dalam perjalanan ke Pulau Mengalum. 26 mangsa telah ditemui setakat ini termasuk 4 yang maut. Ahad lalu, satu rangka bot jenis katamaran telah ditemukan oleh nelayan tempatan di perairan Membakut. Bagaimanapun, APMM telah mengesahkan ia adalah bot yang mengalami kerosakan enjin dan karam ketika membawa 9 pemancing di perairan berhampiran Pulau Batu Sapi pada 13 Februari lepas dan bukannya bot yang karam di perairan Pulau Mengalum penghujung bulan lalu. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Suhaimi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hadrian Swaidi langsung dari Kota Kinabalu tadi, dan kita beralih ke laporan seterusnya. KPDN-KK Perak merampas 998 tong gas petroleum cecair LPG pelbagai saiz dan jenama seberat hampir 14,000 kilogram dalam operasi sejak Januari lalu. Nilai keseluruhan rampasan lebih RM100,000. Pengarah KPDN-KK Perak Saiful Lizan Kamaruzaman memaklumkan rampasan dibuat dalam 5 serbuan sekitar daerah Kinta. Antara kesalahan-kesalahan yang kita dapati yang dilakukan oleh peruncit dan pemborong ini, yang pertama memiliki barang kawalan iaitu LPG melebihi daripada had lesen yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, menjual barang kawalan kepada pemborong atau peruncit yang tidak memiliki lesen yang sah dan meletakkan barang kawalan di premis yang tidak berlesen. Ditanya mengenai dakwaan bekalan LPG tidak mencukupi di Perak, Saiful Lizan menafikannya. Jelas beliau bekalan LPG mencukupi, malah melebihi keperluan pengguna. Hujan lebat telah mengakibatkan beberapa kawasan sekitar Bandaraya Ipoh, Perak dilanda banjir kilat pagi tadi. Antara kawasan terlibat Taman Impian dan Jalan Bercap. Ketua Balai Polis dan Penyelamat Ipoh, P. Samasuvam, mengesahkan kejadian itu. Bagaimanapun berkata keadaan kembali normal sejam kemudian. Pihaknya menerima panggilan mengenai bencana itu pada pukul 9.22 pagi. Sebaik tiba di lokasi, anggotanya mendapati kawasan itu dinaiki air sedalam 0.3 meter. Hasil tinjauan, pihak berkuasa turut mendapati banjir kilat berpunca sistem peparitan yang tidak mampu menampung jumlah hujan. Banjir kilat turut menyebabkan lalu lintas di kawasan berkenaan terjejas dengan beberapa kenderaan terkandas. Dakwaan kes rotavirus di Melaka seperti mana tular di media sosial semalam disiasat Jabatan Kesihatan Negeri. Pengarahnya Datuk Dr. Ghazali Osman menjelaskan pihaknya telah mengambil sampel air sekitar air pancut di Klebang dan keputusan mengenainya hanya diketahui dalam tempoh terdekat. Tim bekalan air saya hari-hari ambil air. Di air pancut? Tak, air pancut tu di luar daripada kawasan sampling kita. Kita mungkin ada kita mungkin ada kawasan proksi yang dekat kat situ yang ada demi sampling point kan. Sebab bekalan air ni di bawah syarikat Air Melaka. Yang fountain tu di bawah jagaan MBMB. Tu kena tanya dia orang lah. Tak, sebaik saja kita dapat maklumat yang keputusan yang muktamad, kita akan siapkan laporan dan hantar ke kementerian. Dan kita akan memaklumkan kerajaan negeri juga. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kes di Bukit Baru. Semalam terdapat dakwaan ramai kanak-kanak yang bermain air pancut di dataran 1 Malaysia Klebang dijangkiti rotavirus dan mendapatkan rawatan di Hospital Melaka sehingga menjadi tular di media sosial. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Ghazali tidak menafikan ada pesakit yang dirujuk di Hospital Melaka memandangkan mereka mengalami simptom penyakit berkenaan. Sehubungan itu, penduduk di Melaka terutama masyarakat di Klebang tidak panik atau mempercayai dakwaan berkenaan sebelum laporan penuh siasatan siap. Pasukan mencari dan menyelamat SAR terus mengesan pemancing Wan Abdul Manan Wan Ahmad yang hilang di Pantai Teluk Ketapang seberang Takir Kuala Nerus sejak Sabtu lepas. Bagaimanapun, sehingga kini mangsa belum ditemui. Pengarah Jabatan Meteorologi Terengganu, Jenua Hussein berkata berdasarkan keadaan cuaca ketika itu, ketinggian ombak dianggarkan sekitar 1.5 hingga 2 meter sahaja dan pada hari kejadian pihaknya tidak ada mengeluarkan sebarang amaran laut bergelora. Jelasnya, amaran angin kencang dan kemungkinan ombak besar
dikeluarkan setakat 17 Februari lalu, iaitu sehari sebelum mangsa yang juga seorang pembantu awam Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza hilang. Kebiasaannya kalau arus tidak kuat dengan ombak pun tidak sekuat manalah. Ada kurang daripada 3 meter. Biasanya saya rasa di kawasan yang sama. Cuma yang masalah sekarang lokasi itu kita tidak tahu di mana dia mula jatuh. Dipercayai mula dia. Ya, itu je. Sebaik dia keluar muara Kuala Terengganu. Iya, setelah dia keluar dan kita tak tahu di mana dia jatuh, itu je. Saya rasa kawasan sekitar je lah. Beliau memaklumkan perkembangan operasi di Kuala Terengganu. Jenazah bekas Exco Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Muhammad Mokhtar Ahmad Dahlan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Seksyen 21 Shah Alam kira-kira pukul 11.30 pagi tadi. Allahyarham meninggal dunia kira-kira pukul 3.34 pagi tadi kerana kanser pankreas pada usia 73 tahun. Allahyarham Datuk Muhammad Mokhtar meninggalkan isteri Datin Rahimah Naim dan 5 anak. Allahyarham merupakan bekas Adun Kota Damansara dan bekas Ketua UMNO bahagian Subang. Selain itu, pernah menjadi pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan Selangor selama 2 penggal dari 1999 hingga 2008. Menurut menantu Allahyarham Elzak Shafarino Muhammad Anwar, Allahyarham dimasukkan ke sebuah hospital swasta bagi mendapat rawatan kanser pankreas 18 Januari lalu. Abah ni memang berjiwa masyarakat lah. Kalau kena tengok kan, alhamdulillah ramai yang datang doakan Abah. Dia itulah saya pun he's a good man. Good man. Every day pun dia fikir pasal ni lah, buat amal jariah. Itu jadi nasihat abang nak pergi surau, nak buat amal jariah tu. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Anda masih lagi bersama N5 dan untuk lintas langsung yang ketiga petang ini. Perlis memerlukan lebih ramai pekerja mahir khususnya dalam sektor logistik dan pengangkutan bagi pembangunan Lembah Cuping. Jadi laporan itu merupakan sebahagian perkembangan dari Perlis dan terus saja kita bersama Muhammad Shah Hashim di Kangah. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Usaha kerajaan negeri dan syarikat berkaitan bakal disokong pengurusan Universiti Kuala Lumpur UniKL menerusi program logistik dan pengangkutan. Langkah awal diambil UniKL melalui seminar dalam impak dan prospek pengangkutan berterusan dan logistik. Timbalan Presiden Jaringan Antarabangsa Industri dan Institusi UniKL, Profesor Datuk Ahmad Zahir Mokhtar, yakin negeri yang berada dalam segitiga pembangunan Indonesia, Malaysia, Thailand, RMTGT berupaya menuntut kepesatan pembangunan serta keperluan dalam bidang tersebut. Di mana dia akan memberi peluang menjana pendapatan yang lebih lumayan lah kalau kita bandingkan dengan bidang-bidang yang lain. UniKL juga bakal membuka sebuah pusatnya di Kangar yang akan menyelaras serta melatih mahasiswa dalam bidang industri pengangkutan dan logistik di Perlis bermula April depan. Beliau menyatakan demikian selepas perasmian seminar yang dirasmikan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man di Kangar. Sekitar tahun 60-an, ketika musim menuai berlangsungnya Pesta Angin Timur yang merupakan gabungan seni tradisional golongan petani. Justru, bagi mengembalikan nostalgia serta gaya hidup dan budaya masyarakat sebelum ini, pesta berkenaan akan dianjurkan awal bulan depan. Pelancong bakal merasai situasi itu termasuk mendengar kicauan pertandingan suara burung, menangkap ikan, memikul guni padi, bermain layang-layang serta menyiang ikan puyuh. Pastinya, penganjuran kali ini peluang terbaik untuk generasi masa kini mengetahui adat masyarakat pada zaman itu.
Jadi pada kali ini, acara ini dijadualkan selama 3 hari, bermula daripada 3 hari bulan Mac, 4 hari bulan Mac dan 5 hari bulan Mac. Dengan banyaklah acara-acara yang dijadualkan, acara-acara tradisional, ya, menangkap ikan, acara tangkap itik dalam mayang, macam-macam lagi lah. Kedatangan angin timur dikaitkan dengan musim menuai ketika cuaca panas beserta kemarau berikutan peralihan angin monsun timur laut. Keunikan itu memandangkan Perlis mempunyai cuaca yang agak panas sepanjang tahun. Justru kedatangan angin timur ini sentiasa dinanti-nantikan golongan petani untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan berkaitan menuai padi. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Tan Sri Nurliza Rofli, melihat Perlis mempunyai potensi besar untuk terus mengetengahkan bidang pelancongan, kebudayaan dan kesenian. Penganjuran Pesta Angin Timur setiap tahun sinonim dengan keunikannya untuk menarik pelancong luar negara. Program bukan sahaja memaparkan tradisi menuai masyarakat sekitar tahun 60-an, mampu menghidupkan kembali aktiviti yang telah lenyap di peredaran zaman. Pesta Angin Timur is one of the success story, ya. Contoh program seni budaya yang berjaya, ya, orang kata bukan saja memupuk seni budaya tempatan tetapi juga menjadi satu tarikan pelancong. Dan Tourism Malaysia telah pun mengeluarkan ini di dalam kalender mereka sejak 3 tahun yang lalu. InsyaAllah kita akan tengok nanti tahun keempat, tahun kelima akan ada pelancong yang datang khas untuk tengok Pesta Angin Timur. Dalam masa sama, beliau mengakui berlakunya peningkatan pelancong ke Perlis sejak perkhidmatan kereta api elektrik ETS yang menghubungkan Kuala Lumpur ke Padang Besar. Pesta Angin Timur mula diperkenalkan sejak 2011. Justru itu, JKKN menyatakan komitmen untuk bersama kerajaan negeri dalam meningkatkan sektor pelancongan. Demikian paparan langsung dari Perlis. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Shah Hashim langsung dari Kanga Perlis benda tadi. Dan selepas ini, saudara, lintas langsung yang seterusnya, kumpulan sasar yang berpendapatan sederhana dan rendah di Pulau Pinang masih berpeluang untuk menyewa kediaman pada harga berpatutan. Jadi perkara mengenainya diakui pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Pulau Pinang, Datuk Sri Zainal Abidin Osman. Jadi laporan itu sebahagian perkembangan semasa dari Pulau Pinang dan terus saja kita lintas langsung bersama Syarmila Rastam. Silakan Syarmila. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek Perumahan Rakyat PPR Kampung Tok Subuh menawarkan 231 unit rumah teres satu tingkat kepada mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah di negeri ini. Kumpulan sasar bakal menyewa kediaman itu pada harga berpatutan selepas projek siap sepenuhnya Ogos ini. Menerusi perbelanjaan yang menelan kos RM29.3 juta, projek dilaksana secara langsung oleh Jabatan Perumahan Negara JPN atas tanah seluas 18 hektar yang merupakan milik Perda. Bagaimanapun, menurut Datuk Sri Zainal Abidin Osman, senarai penyewa masih belum dimuktamadkan memandangkan keputusan turut melibatkan kerajaan negeri. Pemesyuarat tadi dengan wakil-wakil penduduk, dengan pemimpin-pemimpin masyarakat tempatan, dengan pihak Perda dan secara keseluruhannya semua bersetuju agar 231 unit ini dibuat tawaran dengan kaedah sewa. Kerana ramai sekali penduduk di kawasan tempatan ni mereka tak ada rumah. Jadi kita bagi projek PPR ni untuk disewa. Kemudian apabila mereka duduki projek ini untuk beberapa tahun, mereka nanti boleh dibagi option untuk membeli, ya, sewa beli di masa yang akan datang. Jadi kita harap kita akan dapat kerjasama yang baik daripada kerajaan negeri untuk pastikan bahawa senarai bakal-bakal penyewa ini dapat kita muktamadkan supaya dia jadi satu projek contoh kerjasama yang baik antara
kerajaan persekutuan, agensi persekutuan dan kerajaan negeri yang memberi kelulusan. Projek telah dirancang sejak 2012, bagaimanapun tertangguh selama 4 tahun akibat masalah teknikal, antaranya urusan pengesahan juga laluan masuk. Di Permatang Pauh pula, program kecemerlangan UPSR 2017, Anjuran Northern Corridor Implementation Authority NCIA merupakan persediaan awal mental serta fizikal murid yang bakal menduduki ujian berkenaan. Penyertaan lebih 200 murid tahun 6 dari Dun Guar Sanji berlangsung 3 hari di Universiti Teknologi Mara UiTM Permatang Pauh. Selain didedahkan dengan suasana kampus, pelbagai pengisian aktiviti motivasi serta kaedah pembelajaran yang efektif dilaksana pada program kali ini. Pengarah Eksekutif NCIA Datuk Reza Rafiq mengakui program seperti ini akan dilaksanakan secara berterusan sebagai persediaan awal pembangunan wilayah perindustrian baharu antaranya di Cuping Perlis. Mana-mana program yang kita buat, kita membawa pendekatan yang holistik di mana salah satu komponen yang paling penting di dalam pembangunan serantau wilayah ekonomi Koridor Utara adalah komponen pembangunan modal insan. Program kali ini memberi tumpuan kepada murid luar bandar Adun Guar Sanji Jafri Osman antara yang turut sama dalam program ini. Minat dalam bidang perniagaan mendorong kejayaan individu bagi memperluas empayar masing-masing menerusi kemahiran yang dimiliki. Malah bantuan yang disalur tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun juga antara platform kejayaan kumpulan usahawan. Situasi itu diakui sendiri Muhammad Nurul Akmar Muhammad Hashim 27 tahun yang mula menerima pembiayaan tekun bagi mengembangkan perniagaannya. Minat dalam bidang pemotoran dan diusahakan sebelum ini hanya melalui rumah, kini impian Muhammad Nurul Akmar untuk memiliki kedai alat ganti kereta bakal direalisasikan menerusi bantuan tekun. Pinjaman yang untuk kali ini insya-Allah saya rasa nak buat untuk kedai. Sebab saya buat pun lah ni tempat nak simpan barang, buat semua letak kat rumah sebab on the spot. So saya nak buat kedai, so barang untuk ready stock. Maksud saya kalau ada ready stock ni, kalau customer boleh direct mai. Keputusan untuk memohon bantuan tekun dibuat selepas perniagaannya perlu memenuhi permintaan pelanggan seluruh negara. Terdahulu, beliau bersama 14 usahawan lain menerima cek pembiayaan tekun yang disampaikan Pengerusi Tekun Parlimen Permatang Pauh, Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said. 500 angpau diagihkan di wad terpilih dekat Hospital Pulau Pinang oleh Persatuan Kebajikan Ivory Pulau Pinang, Ivory Crest dan MBI Charity 100. Malah 10 kerusi roda dan 30 tilam turut disumbangkan pada majlis itu khusus membantu mereka yang memerlukan. So we hope with this equipment it will help those who are really in need of it, and we are very happy that we have this opportunity to work in partnership and then together with the hospital as well, and we hope in future we will have more of this type of charitable events. Dan saya ingin mengucap terima kasih kepada charity, Every Charity dan MBIK kerana memberi sumbangan kursi roda dan tilam kepada ayah saya. Kalau nak beli pun tak mampu kan. Jadi dengan bantuan ni kata dapat meringankan lagi beban badan saya lah. Saya cuma nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ui, Ivory Care, MBI Charity 100 di atas sumbangan kepada pesakit-pesakit di Hospital Pulau Pinang. Program serupa dijangka dilaksanakan secara berterusan dalam membantu kumpulan sasar. Setakat ini sahaja perkembangan dari Pulau Mutiara. Kembali semula ke Studio 3 Angka Sepuri bersama Syahimi untuk laporan lain N5. Salam hormat. Baik, Syarmila Rastam langsung dari Pulau Pinang sebentar tadi. Terima kasih. Dan kita beralih ke laporan ini. Seorang pelajar UiTM Jasin Melaka ditemui mati ditikam di sebuah ladang kelapa sawit di Teluk Sengat, Kota Tinggi Johor, tempat mangsa menjalani latihan praktikal. Mangsa Muhammad Azim Nazri Samsudin, 21 tahun, ditemui terbaring berlumuran darah dan tidak bernyawa pada pukul 6 petang semalam. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat mengesahkan pihak polis sedang melakukan siasatan lanjut mengenal pasti identiti pelaku.
Beri sedikit masa pada pihak polis untuk melakukan siasatan dan insyaAllah dalam beberapa ketika kita akan buat beberapa tangkapan yang mereka yang terlibat dalam kes murder atau kes bunuh ini. Mangsa ditemui di kawasan kebun kelapa sawit ladang Teluk Sengat oleh rakan sekerja mangsa selepas tidak pulang dari meronda di kebun berkenaan. Mangsa sebelum itu meminjam motosikal rakan sekerjanya pada pukul 11 pagi untuk keluar meronda ladang. Bagaimanapun selepas tamat waktu bekerja pada pukul 1.30 petang, mangsa masih belum pulang menyebabkan beberapa rakan sekerjanya berpecah dan mencari mangsa dalam kawasan kebun kelapa sawit berkenaan. Lokasi kejadian adalah laluan jalan ladang menuju ke Pekan Teluk Sengat. Mangsa yang bakal tamat latihan praktikal bulan depan ditemui terbaring tanpa sebarang dokumen, mempunyai satu kesan tikaman di belakang badan sebelah kiri dengan lebar luka tikaman 3 cm. Sebilah pisau berukuran 36 cm panjang juga ditemui hampir 300 meter dari lokasi mayat. Motosikal yang diguna mangsa turut berada di lokasi kejadian. Mayat mangsa dibedah siasat di Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru. Secara lazimnya 1/3 dari penyakit kanser boleh dicegah, manakala 1/3 lagi boleh dirawat dengan baik sekiranya dikesan di peringkat awal. Bagaimanapun semuanya bermula dari kesedaran individu untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu, Jabatan Kesihatan Perlis, Hospital Tuanku Fauziah HTF dan Persatuan Kumpulan Sokongan Kanser Perlis Perken mengambil inisiatif meningkatkan pengetahuan dan kesedaran awam. Pendedahan diberi melalui ceramah, penerangan dan pendidikan kepada pesakit serta ahli keluarga berkenaan rawatan. Demikian menurut Pengarah Kesihatan Perlis, Dr. Zaini Hussein, selepas merasmikan sambutan Hari Kanser Sedunia 2017 peringkat negeri bertemakan Kita Boleh, Saya Boleh di Kanga. Objektif kita adalah untuk mewujudkan kesedaran masyarakat. Yang keduanya untuk kita menggalakkan masyarakat untuk menjalani saringan awal perjalanan kanser. Yang ketiganya kita cuba untuk menggalakkan caregivers ataupun masyarakat untuk memberi sokongan kepada mereka pada pesakit-pesakit. Dr. Zaini berkata kanser dianggap satu tajuk perbualan yang biasanya cuba dielak masyarakat. Turut diadakan program sampingan seperti pemeriksaan darah dan senam aerobik. Berkuat kuasa 1 Disember 2016 lalu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menawarkan kadar kompaun lalu lintas khas kepada pesalah trafik ibu negara sebelum disenarai hitam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam satu kenyataan, DBKL memaklumkan sehingga 31 Disember lepas terdapat 3.2 juta notis kesalahan tertunggak dan notis tawaran kompaun telah dikeluarkan kepada pesalah trafik. Tawaran tersebut bagaimanapun bakal berakhir 28 Februari ini mengenakan jumlah RM10 bagi kompaun tahun 2007 hingga 2011, RM20 bagi kompaun 2012 hingga 2014 dan RM30 bagi kompaun 2016 hingga sekarang. Sehingga 19 Februari lalu, lebih RM2.84 juta telah dikutip berdasarkan kadar khas itu, manakala JPJ telah menyenarai hitamkan seramai 4,459 pesalah yang gagal menjelaskan saman masing-masing. Program Jom Kita ke Kampung JKKK Anjuran Melaka FM dengan kerjasama Jabatan Ketua Menteri Melaka diteruskan ke Dewan Undangan Negeri DUN keempat iaitu DUN Teluk Mas. Program diadakan bagi mendekati masyarakat itu, bekas guru Roziah Bakar, 58 tahun, yang mendapat serangan angin ahmar sejak 2014. Roziah kini menumpang di rumah kakaknya yang juga ibu tunggal di Kampung Bukit Kecil Teluk Mas. Program kali ini yang turut disertai Adun Teluk Mas, Datuk Latif Tamicik. JKKK menghulurkan bantuan seperti barang keperluan asas, lampin pakai buang dan wang tunai. Selama ni saya tak pernah. Memang tak pernah, baru daripada sakit lagi tu sampai sekarang baru ada kunjungan macam ni. Saya rasa bersyukur sangat-sangat pada Allah. Ahli Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah Datuk Akramuddin Abdul Aziz berharap permasalahan masyarakat akan dapat dibantu melalui program seumpama ini. Program itu juga dilihat dapat mendekatkan lagi media dan adun kawasan dengan penduduk kampung khususnya.
setempat agar sekiranya ada program-program yang sedemikian rupa yang dianjurkan oleh Melaka FM, oleh Bahagian Khidmat Masyarakat, YB Kawasan sendiri, Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri, marilah sama-sama kita menggembleng tenaga dan kita pastikan bahawa program yang sedemikian rupa yang mana YB Kawasan turun bersama-sama dengan pegawai-pegawai untuk melihat sendiri tentang permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam kawasan yang diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Ira Latif. Program JKKK akan menjelajah ke seluruh 28 DUN di Melaka. 8 juta pelancong disasar sempena Tahun Melawat Perak 2017. Untuk itu, lebih 70 program termasuk berstatus antarabangsa diatur bagi menarik kedatangan pelancong. Bagi memastikan sasaran berkenaan dicapai, kerja-kerja promosi giat dijalankan termasuk penyertaan dalam Expo Pelancongan Terbesar Asia Tenggara Mata Fair bulan depan. Pembukaan 16 ruang pameran iaitu penyertaan terbanyak oleh agensi pelancongan yang bekerjasama dengan kerajaan negeri pada Expo berkenaan diharap dapat menyalurkan maklumat menarik tentang negeri Perak kepada orang ramai. Kekuatan kami adalah dari segi nature dan juga eco-adventure, dan yang terbaru adalah dari segi agrotourism. Ipoh diwakilkan sebagai the sixth best place to visit in Asia. Perak sendiri diwakilkan sebagai salah satu top 10 best region to visit in the world. Dan ia juga disenaraikan sebagai salah satu tempat untuk bersara di dunia. Mata Fair edisi kali ini memfokuskan pelancongan domestik sejajar hasrat kerajaan menggalakkan orang ramai bercuti dalam negara. And this year, as part of Mata's domestic push, we have opened up an additional hall just for domestic tourism. 1,290 ruang pameran dibuka dengan lebih 500 daripadanya adalah pelancongan domestik. Mata Fair akan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Putra bermula 17 hingga 19 Mac depan. Sedikit laporan sukan menjelang perlawanan bola sepak pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2019 di Pyongyang, Korea Utara hujung Mac. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM akan memantau keadaan dan segala aspek keselamatan bagi pasukan bola sepak negara ketika di sana. Menurut Setiausaha Agung FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, pihaknya akan berhubung dengan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Sekiranya keadaan tidak selamat untuk meneruskan perlawanan, AFC akan menentukan sama ada perlawanan ditangguhkan ataupun venue perlawanan akan ditukar. Kalau kata FM merasakan keadaan pergi sana tak selamat, kita yang mustahak FM ni akan berhubung dengan AFC. AFC akan decide dengan ni semua. Jadi saya memang boleh fahamkan, jadi saya tengah every time live dengan Datuk Windsor. Setakat dalam 1 minggu 2 minggu lepas, so far okey, mungkin ada perkembangan lagi. Jadi kalau ada sampai satu tahap yang apa semua, AFC akan decide sama ada bermain di tempat neutral ataupun ditangguhkan juga ataupun mungkin tempat neutral. Saya rasa itu salah satu yang ni. Tapi AFC yang akan decide untuk ni. Malaysia dijadual bertemu Korea Utara di Stadium Kim Il Sung, Pyongyang pada 28 Mac ini. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin juga melahirkan kebimbangan mengenai aspek keselamatan pasukan bola sepak negara yang akan bertandang ke Pyongyang, Korea Utara Mac depan. Saya minta pihak AFC memantau keadaan keselamatan di sana. Ini perkara serius ya, sebab sekarang ini kita melihat hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia melalui satu fasa yang agak rumit berkenaan dengan kes yang berlaku. Jadi saya akan memberi nasihat kepada FM, minta jaminan daripada AFC dan pandangan AFC dahulu, dan sekiranya dapat kita ubah venue, maka boleh diubahkan venue ya, sebab keselamatan pasukan kita adalah keutamaan saya. Semalam, Duta Besar Malaysia di Pyongyang, Muhammad Nizan Muhammad telah dipanggil pulang ke tanah air untuk proses perundingan susulan kenyataan Duta Besar Korea Utara di Malaysia, Kang Chol, berhubung kes kematian Kim Jong Nam.
Seterusnya kita ke Met Malaysia untuk mengetahui laporan cuaca bersama Muhammad Mikael Cardona. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa petang ini kita mulakan laporan cuaca dengan melihat corak tiupan angin bagi rantau negara. Baik, melalui paparan ini dapat diperhatikan rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah timuran dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada ketika ini bagi mana-mana perairan di rantau negara. Seterusnya, bagi melihat keadaan cuaca dengan terperinci, kita beralih ke paparan imej gema radar. Baik, melalui paparan ini dapat kita perhatikan hujan dan ibu petir sedang berlaku di 1-2 tempat di kebanyakan negeri di Semenanjung kecuali di Perlis, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Keadaan cuaca lembap ini kami jangka akan berakhir menjelang lewat petang nanti. Seterusnya, bagi cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, dimulakan dengan negeri Sabah dapat diperhatikan hujan sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga Kinabatangan. Manakala bahagian-bahagian lain di negeri tersebut adalah dalam keadaan yang cerah. Manakala bagi negeri Sarawak pula dapat diperhatikan hujan dan ribu petir sedang berlaku lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak meliputi bahagian Kuching, Seri Aman dan juga Betong. Bahagian-bahagian lain adalah dalam keadaan yang mendung pada petang ini. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk sepanjang hari esok. Sekian saja dari saya, Mikael Cardona. Assalamualaikum.